Sekejap ada kawan-kawan awak yang tak boleh masuk. Sekejap ada kawan awak yang tak boleh masuk. Okey, hari ini kita nak sambung ubahan sonsang. Okay. Minggu lepas kita tengok setakat nak keluarkan ungkapan. Okay, hari ini kita nak tengok, nak cari nilai pemboleh ubah lah. Maksudnya lepas dah dapat ungkapan, kita nak cari nilai pemboleh ubah. Suatu pemboleh ubah lah. Okey, tengok soalan yang pertama. Diberi Y berubah secara sonsang dengan punca kuasa 2X dan Y sama dengan 15 apabila X sama dengan 0.64. Cari nilai X apabila Y sama dengan 0.8. Okay. So, benda pertama kita kena cari, okay, macam biasalah, kena cari dulu dia punya nilai K. Okay, so sebelum nak cari nilai K, mesti keluarkan persamaan K itu dulu. Okay, so Y berubah secara sonsang dengan punca kuasa 2X. Okay, X dia cakap punca kuasa 2. So Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Okay. Dan Y sama dengan 15 apabila X sama dengan 0.64. Okay. So K sama dengan, bawa ni naik atas jadi operasi darab. Punca 0.64 darab dengan 15. Okay, kita dapat K sama dengan 12. Zulaika, buka kamera. Biar tutup. Aisyarah, buka kamera, jangan tutup. Okay, kalau awak tak nak tunjuk muka awak pun tak apa. Janji buka je. Okey. So, K sama dengan 12. So, kita gantikan K dekat persamaan. Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Okay. So, barulah kita boleh cari nilai X apabila Y sama dengan 0.8. So, Y sama dengan 0.8. 12 punca kuasa 2X. Okay. Okay. So, bila awak ada pemboleh ubah yang duduk di bawah pecahan, awak tak boleh terus X sama dengan, punca X sama dengan. Tak boleh Okay. Kalau pemboleh ubah duduk di bahagian bawah. Kalau boleh ubah duduk di bahagian atas, boleh. Bawah tak boleh. Okay. So, nak kena buat apa? Kena bawa dia pindah dulu. Okay. Pindahkan punca kuasa 2X ni, pindahkan ke sebelah sana. Okay. So, dia akan jadi 0.8 darab dengan punca kuasa 2X sama dengan 12. Dan barulah kita boleh tinggalkan punca kuasa 2X ni dekat sini, bawa turun balik 0.8 ke bawah. Sebab ini operasi darab, so kita bawa turun balik ke bawah jadi operasi bahagi. Okay. So, pemboleh ingat pemboleh ubah kalau dia berada di bawah perpecahan, okay, awak tak boleh terus jadikan dia sama dengan. Kena bawa dia naik atas dulu. So, punca kuasa 2X sama dengan 12 bahagi 0.8. Okay, 15. Y sama dengan 0.4. Okay. 12 bahagi 0.8
So kita dapat 15. So X sama dengan 15 kuasa 2. Punca kuasa pindah jadi kuasa 2. So 15 kuasa 2 adalah 225. So dapatlah nilai X sama dengan 225. Ada siapa-siapa yang tak faham? Boleh tanya sekarang. Nanti kita pergi soalan yang seterusnya. Patricia Balkis, tolong buka kamera. Soalan yang kedua. Tak ada siapa nak tanya nanti jangan salah buat Cikgu anggap awak semua faham sebab cikgu dah tanya. Tak ada seorang pun yang nak tanya. Soalan yang kedua, Y berubah secara songsang dengan 1 per X kuasa 3. So dia bagi dalam bentuk ubahan. So kita tinggal nak ubah bentuk persamaan. So Y sama dengan K per X kuasa 3. Y sifar perpuluhan 25 K per X 6 kuasa 3. So K sama dengan 6 kuasa 3 bawa naik atas jadi operasi darab. 6 kuasa 3 darab dengan sifar perpuluhan 25. Kita dapat K sama dengan 54. So persamaan dia jadi Y sama dengan 54 per X kuasa 3. Kemudian cari nilai Y. So Y sama dengan 54 bahagi apabila X sama dengan 1.2. So 1.2 kuasa 3. So Y sama dengan 54 bahagi 1.2 kuasa 3. So kita dapat 31.25. Kita azan sekarang. Cikgu nak awak cuba buat soalan A. Hantar dekat cikgu. Danish, buka kamera Danish. Ahmad Danish, tolong buka kamera. Okey, terima kasih.
Najmi, buka kamera Najmi. Mana lain belum hantar? Zulaika, tengok soalan betul-betul. Dia dia cakap D berubah secara songsang dengan E kuasa 2. Kan ada kuasa 2 kat situ. Kenapa awak tak hilangkan kuasa 2 dekat E? Kecuali lah kalau dia cakap berubah secara songsang dengan E sahaja. Dan tak apalah.
Farha, mana awak punya jawapan? Nak buat. Okey. Okey, 5 minit je lagi cuba bagi yang belum hantar. Jangan tutup kamera. Yang mana yang tutup tu? Ha. Farha, buka kamera. Hani Syazwani, buka kamera. Okey, ramai yang salah soalan B. Okey, bukan salah apa, bila awak salah pindah-pindah nilai ni, salahlah dia. Aimat Faris, baca soalan betul-betul. Dia cakap D berubah secara sonsang dengan E kuasa 2. Kenapa awak buat E sama dengan? Bukan dia cakap E berubah secara sonsang. D berubah secara sonsang, D sama dengan lah. Salah tu Aimat Faris. Sama anda salah. Syarifah, mana nilai K? Awak tak tunjuk awak cari nilai K, tiba-tiba ada persamaan. Mana boleh? Awak nak cari nilai K tapi jawapan K tak ada. K sama dengan berapa tak ada. Tiba-tiba keluar persamaan. Keluarkan nilai K dulu.
Patricia, kenapa ubah persamaan awak? Awak nak cari nilai K je. Yang awak pergi ubah nilai E tu buat apa? Persamaan awak E kuasa 2 tu duduk kat bawah kan. So bila awak nak keluarkan persamaan, huruf tu tak berubah. Awak nak tukar nilai K je awak nak cari, dah dapat nilai K, gantilah balik nilai K dekat kedudukan K. Kenapa pergi bawa naik E kuasa 2? E kuasa 2 tu kan duduk kat bawah pecahan. Janganlah kacau dia. Awak nak cari nilai K, so tempat K saja yang awak akan ubah. D dengan E jangan ubah kedudukan dia. Dah jadi lain lah persamaan dia kalau awak ubah. Macam mana kedudukan persamaan yang awak keluarkan yang ada K tu? Bila awak dah gantikan, dah kira nilai K, ganti nombor K tu saja dekat persamaan tu. Huruf lain jangan kacau kedudukan dia. Aiman Faris. Aiman Faris boleh cakap? Boleh cakap Aiman Faris? Farha, buka kamera Farha. Tak payah tutup. Aiman Faris boleh cakap? Cikgu tak dengar apa Faris. Soalan nombor 2 tu awak cari E kuasa 2, awak cari E ke awak cari E kuasa 2? Jawapan awak tu E kuasa 2 ke E saja? Sebab soalan dia cakap cari nilai E. Dia tak cakap cari nilai E kuasa 2. Awak tak ikut soalan. Soalan selalu cari lain, awak cari lain. Kalau soalan cakap cari E je lah awak kena cari. Jangan cari E kuasa 2. Sebenarnya tak habis kira lah tu. Maisarah, mana awak punya persamaan? Persamaan tak ada pun. Soalan 1 awak tak jawab habis lagi. Macam mana awak nak jawab soalan 2? Salah tu Zarifah. Cikgu tunjuk tadi macam mana nak darab, nak cari nilai K. Okay. Nilai K kan duduk di atas. Nilai bawah tu awak nak bawa pindah jadi operasi apa? Zarifah. Cikgu. Jadi operasi apa pindah nilai bawah? Oh, darab. Darab. So, awak darab ke tak? Awak nak, awak nak cari nilai K, 25 sama dengan K per 0.64. So, awak nak cari nilai K. Okay, cikgu tunjuk dekat sini, nak cari nilai K. Awak kena pindahkan nilai bawah naik atas. Pindah nilai bawah naik atas jadi operasi apa? Darab. Darab. So, awak buat darab ke tak? Tak. Awak buat 25 bahagi. Okey, faham dah. Cikgu. Kenapa pergi tukar Ahmad Faris persamaan tu? Cikgu dah pesan banyak kali dah, jangan pergi tukar persamaan awak. Ahmad Faris. Persamaan awak kan
D sama dengan 16 per E kuasa 2. Mana boleh awak ubah kedudukan huruf tu untuk nak cari jawapan nombor 2 tu. Soalan kedua tu mana boleh ubah jadi E sama dengan. Awak kena pakai persamaan yang asal. D sama dengan 16 per E kuasa 2. Gantikan tempat nilai yang dia bagi tahu. Nilai D dia bagi tahu. Gantilah tempat D. Kemudian awak kena buatlah pindah-pindah tu. Mana boleh ubah suka-suka hati awak punya persamaan. Tadi cikgu tanya tadi, faham ke tak faham? Seorang pun tak ada cakap faham. Seorang pun tak ada nak tanya. Tapi bila bagi soalan tak boleh buat. Maisarah, nilai E salah. Cikgu pun pelik. Awak ubah habis awak punya persamaan. Kalau tak tahu, tanyalah. Jangan buat-buat tahu. Okay. Yang nak faham awak bukan cikgu. Kalau awak tak tanya, awak tak faham. Cikgu tak faham tak apa. Yang nak ambil exam awak bukan cikgu. Awak tak faham, tanyalah. Okey. Okey, lama dah. Habis masa kat sini. So dia cakap D berubah secara songsang dengan E kuasa 2. D berubah secara songsang dengan E kuasa 2. Okay. Janganlah pergi ubah persamaan ni. Pergi letak E sama dengan lah. Okay. Jadi K per D. Janganlah ubah persamaan dia. Apa yang dia cakap, kita dah keluarkan. Itulah kita akan guna sampai habis. Okay. D25 K 0.8 kuasa 2. Okay. Ni kali ketiga dah cikgu tunjuk benda ni. Okay. Naik ke atas operasi darab. Jangan buat bahagi. Okey, sama dengan 16. Salah Ahmad Faris. Kalau tak faham, tanya Ahmad Faris. Awak mencuba tapi awak tak tahu apa yang awak pindahkan, apa yang awak buat. Salah Farha. Okay. So D sama dengan 16 per E kuasa 2. Cari nilai positif E apabila D sama dengan 0.64. Okay. So nak cari nilai E, dia bagi nilai D. Awak gantilah ikut kedudukan huruf tu. Janganlah ubah persamaan tu. D duduk dekat sebelah kiri. Gantikan nilai D dekat sebelah kiri tu. Okay. Nak cari E. E ni duduk kat bawah. Okay. So kenalah pindahkan. Salah Danish. Ni lah soalan nombor 2. Cikgu baru dia cakap tadi. Okay, bila pun boleh ubah duduk di bawah, awak tak boleh terus E kuasa 2 sama dengan. Tak boleh. Kena bawa naik dulu sebab pemboleh ubah ni duduk di bawah pecahan. Duduk di bahagian bawah. Tahu kan ini simbol pecahan. Ini bahagian bawah. Ini bahagian atas. Kalau huruf pemboleh ubah tu duduk di bahagian bawah, awak tak boleh terus cari nilai huruf tu. Kena bawa naik ke atas dahulu. Okay.
So, dia jadi sifar 0.64 darab I kuasa 2. Dia jadi macam tu. Bawa naik ke atas. Kemudian barulah boleh cari I kuasa 2. Bawa lah turun 0.64 ni, bawa pindah ke sebelah kanan. Jadi operasi bahagi. So, I kuasa 2 sama dengan 16 bahagi dengan 0.64. So, 16 bagi 0.64 dapat 25. So, I sama dengan punca kuasa 2, 25. I sama dengan 5. Farish, berapa kali dah awak buat benda yang sama? Pindah mana boleh pindah jadi benda yang sama, Farish? Kuasa 2 pindah mana boleh jadi kuasa 2 lagi? Dia ada pasangan dia. Mesti bertukar bila pindah. Okey. Tengok satu soalan panjang. Jari R cm bagi suatu silinder yang mempunyai isi padu tetap berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 tingginya H. Diberi jejari suatu silinder adalah 2 cm apabila tingginya adalah 49. So, dia cakap jejari, okay, diwakilkan dengan huruf R. Okay. Berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 tingginya H. Pergi mana Zarifah? Christina, buka kamera boleh? Jangan pergi mana-mana. Sekejap lagi kan cikgu terang awak tak faham. Okay, dia kata R, okay, berubah R, jejari R tu, okay, berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 tingginya H. So, R berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 H. So, H punca kuasa 2. So, R sama dengan K per punca kuasa 2 H. Diberi jejari silinder 2 cm. So, jejari dia bagi 2. H, okay, 49. Okay. So, K sama dengan, bawa lah ni naik atas. Okay. So, jadi 2 darab dengan punca kuasa 2, 49. So, K sama dengan 14. So, R sama dengan 14 per punca kuasa 2 H. Okay. Settle soalan nombor 1. Ini soalan nombor 1. Cari nilai H apabila R sama dengan 3.5. 3.5 sama dengan 14 punca kuasa 2 H. Bawa H ni naik atas. Apa-apa pun boleh ubah yang duduk di bahagian bawah. Mesti bawa naik atas dulu. So, 3.5 darab dengan punca H sama dengan 14. So, dah bawa naik atas. Baru kita boleh tinggalkan punca kuasa 2 H tu. Okay, sini. Okay. So, kalau awak perasan kat sini. Okay, bila kita bawa nilai H naik atas. Punca kuasa 2 H tu naik atas. Kita bawa turun balik 3.5. Okay, so dia macam tukar tempat. Okay, H naik atas, 3.5 turun bawah. Okay. So, punca kuasa 2 H sama dengan 14 bahagi 3.5. So, H sama dengan 4. Ni pun masih ada lagi yang tak faham benda ni. Punca kuasa 2 H sama dengan 4. Bila nak cari H, pergi punca kuasa 2, 4 ni. Mana boleh punca kuasa pindah jadi punca kuasa lagi. Dia mesti bertukar.
So punca kuasa pindah jadi punca kuasa, jadi kuasa lah. H sama dengan 4 kuasa 2. H sama dengan 16. Okey. Kita tengok lagi satu. Kuantiti logam yang tetap dileburkan untuk membuat sejumlah sfera. Bilangan sfera P, okay, sfera tu diwakilkan dengan P, berubah secara songsang dengan kuasa 3 diameternya X. Okay. So P tu berubah secara songsang dengan kuasa 3 diameternya X. Diameter diwakil dengan huruf X dan dia adalah kuasa 3. Diberi bahawa sebanyak 40 sfera. So 40 sfera ni adalah bilangan. Tadi dia cakap dekat soalan bilangan mewakili nilai P. So kita gantilah dekat tempat P tu 40. K bahagi dengan diameter dia 12. So 12 kuasa 3. So K sama dengan 12 kuasa 3 darab dengan 40. Okay. K sama dengan 69120. So P sama dengan 69120 bahagi X kuasa 3. Ini dia punya persamaan. Okey, soalan nombor 2. Jika 135 sfera boleh dibuat dengan kuantiti logam itu, cari diameter. So dia suruh cari diameter. Kat sini dia tak cakap huruf. Okay, dia bagi tahu diameter. Awak kena check baliklah dekat soalan. Diameter tu mewakili huruf apa? Diameter mewakili huruf X. So maksudnya dia suruh cari nilai X. So 135 yang dia bagi itu adalah kuantiti. So bilangan. So itu adalah nilai P. 135 69120 bahagi X kuasa 3. Bawa X kuasa 3 naik atas. 135 darab X kuasa 3 sama dengan 69120. So X kuasa 3 sama dengan 69120 bahagi 135. Okay, so kita dapat X sama dengan 512. So X sama dengan 512 punca kuasa 3. Okay, so X sama dengan 8. Boleh faham tak? Boleh faham semua? Boleh. Ada orang ke tak ada orang ni? Ada orang ni? Boleh cikgu. Ini tak ada orang. Cikgu cakap seorang-seorang tadi. Okey. Okey, cuba buat soalan ni. Cikgu nak tengok jalan kerja. Okey, jangan bagi cikgu jawapan A, B, C, D. Cikgu nak tengok jalan kerja
Hani Syazwani. Mana Hani Syazwani? Ya, cikgu. Ha, tadi yang ni awak chat cikgu tak perasan awak chat sebab tu cikgu suruh cakap kalau tak faham tak apa. Dengan chat cikgu tak perasan. Apa yang awak tak faham, kerja pertama tak faham tadi tu dah faham ke belum? Belum, Yang awak hantar belum kat lagi. cikgu chat tu. Ha? Belum lagi Kenapa? ya. Ha? Yang Sebelum mana? soalan atas ni. Sebelum soalan atas ni, Ah, kenapa tak cakap? Line tak okey cikgu. Dia Hai, potong-potong. sekarang okey dia cakap Saya naik dengan atas chat. tadi. Yang atas. Maksudnya awak tak ada lah tadi. Memanglah tak faham. Ya, buat soalan yang cikgu tunjuk ni. Soalan nombor 9 ni, Haifah. Faris Farhab, cepat sikit. Aimal Faris. Ambil masa yang lama. Mai Sarah. Sarifah. Patricia. Okay, salah satu soalan awak ambil masa yang lama, macam mana awak nak siapkan 40 soalan dalam masa 1 jam 30 minit? Okay, kertas 1, 40 soalan 1 jam setengah sahaja. Farhah, awak faham tak cikgu cakap apa tadi? Cikgu cakap cikgu nak tengok jalan kerja. Bukan cikgu nak suruh awak pilih jawapan. Tunjuk jalan kerja macam mana awak dapat. Cikgu nak tengok. Ha, tunjuk jalan kerja.
Oh, cikgu tahu awak boleh buat ke tak? Aiman Faris, mana? Cepat, cikgu nak masuk ubahan bergabung pula ni. Hanif Syazwani, jadi sebelum habis kelas, jadi awak tunggu sekejap. Cikgu tunjuk balik yang awak cakap tak faham tu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Aiman Faris, dah belum? Okey. Okey. So ini adalah soalan SPM yang sebenar yang awak buat ni. Ini soalan tahun 2021 punya soalan SPM. So awak tengok kat sini, okey. Awak tengok pilihan jawapan yang lain. Okey. Mana ada dia bagi dalam bentuk perpuluhan. Okey. Andai katalah jawapan dia K pecahan ni andai kata K dia pecahan. Awak tengok pilihan-pilihan jawapan dia. Tak ada satu pun yang dia bagi pilihan jawapan yang guna perpuluhan. Sebab tu cikgu suruh guna bentuk pecahan. Biasakan guna bentuk pecahan. Okay. Dia takkan bagi dalam bentuk perpuluhan. Okay, soalan SPM nampak tu. 2021 Hak Cipta Kerajaan Malaysia. Okey, habis ubahan sonsang, kita masuk yang terakhir hari ini, ubahan bergabung. So, dalam ubahan bergabung ni, okey, fokus okey, mana yang susah nak fokus tu, tolonglah fokus sekejap. Okey, so ubahan bergabung dia akan gabungkan sonsang dan juga langsung dalam suatu ayat. Okey, langsung dan juga sonsang. Contoh dia akan cakap macam ni, Y berubah secara langsung dengan X dan secara sonsang dengan Z. Contoh. Okay. Y berubah secara langsung dengan X dan secara sonsang dengan Z. So, bila dia gabungkan dua-dua jenis ubahan, cara kita nak tulis bentuk ubahan adalah sama macam awak tulis ubahan sonsang. Iaitu dia akan jadi bentuk pecahan. Okay. So, cumanya kalau ubahan sonsang, kalau kita buat bentuk ubahan, dia jadi 1 per. Okay, itu kalau sonsang saja. Tapi kat sini bila dia gabungkan langsung dengan sonsang, okay, kita akan ada 2 huruf, satu di atas dan satu di bawah. Okay. So dia kata secara langsung dengan X, so apa saja yang secara langsung semua akan duduk di atas. Apa yang sonsang mesti duduk di bawah. Nah, ini bentuk ubahan. So bila kita tukar kepada bentuk persamaan, dia jadi okay, awak hanya perlu tambah K sajalah ke atas. K mesti sentiasa duduk di atas. K tak akan duduk di bawah. Okay. So, huruf yang akan duduk dengan K adalah huruf yang berubah secara langsung sahaja. Yang akan duduk di atas. Okay. Secara sonsang akan berada di sebelah bawah. So, dia akan jadi persamaan dia macam ni. Okay. Ada huruf di atas dan ada huruf di bawah. Dan K akan berada di atas. Duduk sebelah huruf. So, dia jadi KX tu, maksudnya K darab dengan X lah. Bahagi dengan Z. Okay. So ini beberapa contoh ayat yang dia gunalah. Okay. P berubah secara langsung dengan Q. Okay. So P berubah secara langsung dengan Q dan secara sonsang dengan kuasa 3R. Okay. So kalau bentuk ubahan, P berubah secara langsung dengan Q. Bentuk ubahan tak ada K. Berubah secara langsung dengan Q.
secara songsang dengan kuasa 3R. So, R kuasa 3. Okay, tukar bentuk persamaan. P sama dengan, okay, letak K awal-awal. Q per R kuasa 3. Okay. Sama juga yang bawah ni. S berubah secara langsung dengan T kuasa 2. So, S berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okay, cikgu skip bentuk ubahan. Terus bentuk persamaan. So, KT kuasa 2 bahagi dengan songsang U punca kuasa 3. Punca kuasa 3 U. Okay. So, selain daripada bentuk ayat, okay, dia mungkin bagi terus dalam bentuk ubahan lah. Okay, dalam bentuk ubahan, okay, dia akan bagi macam ni terus lah. K berubah secara songsang dengan, okay, kalau dia cakap kat sini, M per M. Per M per N. So, kalau dia bagi soalan, dia cakap macam ni, kita boleh tahulah. Okay, yang ini adalah ubahan bergabung. Sebab apa? Sebab ada dua huruf, okay, dalam bentuk pecahan. Atas dengan bawah. So, ini adalah Y berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan N. Jelas? Boleh faham? Okay. Satu huruf di atas, satu huruf di bawah. Okay. Okay. So, soalan-soalan dia repeat macam soalan-soalan ubahan langsung, ubahan songsang. Okay. Tak dia tanya ungkapan, dia akan tanya nilai sesuatu pun boleh ubah. Okay. Soalan semua berulang-ulang je. Cuma jenis-jenis ubahan saja yang berbeza. Okay. So, M berubah secara langsung dengan N dan secara songsang dengan P. So, M berubah secara langsung dengan N. So, K duduk dengan N, P duduk di bawah sebab P songsang. Diberi M 51, K N 1.7. Okay, so K darab dengan N, so letak kurungan macam ni. Okay, bahagi dengan 5, P 5. So, macam biasalah, K mesti cari nilai K dulu. Okay, so 5 ni bawa naik atas dulu. Okay, bawa naik atas dulu 5. So, 51 darab dengan 5. Sama dengan K darab 1.7 ni lah. Okay. Kemudian, kira dulu 51 darab dengan 5 tu dapat berapa? So, 255 sama dengan K 1.7. Kemudian barulah pindahkan okay, 1.7 ke sebelah kiri. Okay. So, yang mana yang dah tahu ni, okay, awak boleh terus buat lah. Kalau tak nak buat ikut step satu persatu ni, ini cikgu tunjuk, okay, untuk yang masih belum mahir lagi, okay, nak pindah-pindah, cikgu tunjuk satu-satu. Okay, bahagi dengan 1.7. So, K sama dengan 255 bahagi 1.7. So, kita dapat 150. So, ganti tempat K dekat dalam persamaan tu lah. Okay. So, dia jadi M sama dengan 150N bahagi dengan P. So, dapatlah dia punya ungkapan. Okey. Cuba buat soalan B. Okay, cari ungkapan. Soalan dia cari ungkapan M dalam sebutan N dan P.
Cikgu, kalau jawapan dia dalam pecahan, dia samalah satu letak atas, satu letak bawah. Yes. Satu letak atas, satu letak bawah. Sama. Tapi awak kena ingat, kalau awak punya Najmi, jawapan, okey. Okay, tapi awak kena ingat, kalau bentuk pecahan tu, kalau nombor dia, nombor K tu 1 per. Maksudnya nilai atas 1. So, bila letak kat atas 1 tu, awak tak perlu letak. Sebab apa-apa huruf, kalau tak ada nombor di hadapan, dia dah sentiasa bernilai 1. Faham tak? Kalau awak dapat nilai K, dapat 1 per, okay. So 1 tu tak payah letak dekat sebelah huruf. Sebab semua huruf, kalau tak ada nombor di hadapan dia, dia sentiasa bernilai 1. So awak hilangkan terus 1. Tulis nombor saja kat atas. Tulis K je lah. Ha? Oh, Bukan maksudnya tulis K. 1/5, 1 tu kita hilangkan, kita tulis 5 je. Tulis 5 je kat bawah. 1 tu tak payah. Sebab dia bernilai 1. Kalau selain 1, kena tulis lah. Oh, 5 tu tulis dekat bawah. 5 tulis kat bawah. Cuma 1 kat atas tak perlu tulis. Okay, sebab Kalau kita tulis juga, kalau awak tulis juga boleh. Cumanya takut dalam pilihan jawapan, sebab ini soalan objektif. Takut dalam pilihan jawapan tak ada jawapan yang macam awak tulis. Itu je. Okay. Nak tulis tak ada masalah. Boleh, betul je. Cumanya takut dalam pilihan jawapan A, B, C, D tu tak ada pilihan jawapan yang ada tulis 1. Farah, 1 tak payah Farah. Padam balik Siapa yang buat 1 letak atas, padam balik 1 awak kat atas tu padam balik. 1 tak perlu. Okay, padam balik, tak payah hantar. Padam balik je. Kalau jawapan dia selain 1, barulah kena letak. Aimi, kenapa awak punya ada K? Kenapa persamaan awak ada K? Tahu? Kena letak. Awak dah dapat nilai K. Kenapa K awak jadi K lagi? Oh, tak payah letak K lah. Lah, kan kita cari K, kita akan ganti dekat dalam persamaan dekat tempat K. Kan biasanya kalau kita buat apa-apa ungkapan atau persamaan, kan kita akan ganti nilai K saja yang akan jadi nombor, betul tak? So, nilai K awak dapat berapa? 1. 1. Tu awak tulis K lain. Aku tahu lain. Nilai K 0.2.
Pecahan. Jangan pakai perpuluhan. Pecahan 1/5. 1/5. So gantikan nilai K 1/5. Kan cikgu dah bagi tahu sebelum ni, kalau nilai K dapat pecahan, nombor atas letak di atas, nombor bawah letak di bawah. So ganti nilai K masuk dalam ungkapan awak tu. Oh. Nilai K tu kan dapat 1/5. So 1 duduk atas, 5 duduk bawah. K tak ada lah. Dalam ungkapan mana boleh ada K. K kita dah cari dah, kena gantilah tempat K tu dengan nombor. Cumanya bila dapat jawapan 1, dapat nilai K pecahan dia 1 per, kita tak perlu letak nilai 1. Sebab apa? Sebab apa huruf, kalau dia tak ada nombor di hadapan, dia sentiasa bernilai 1. Contoh kan awak kalau buat X tambah X, awak jawab apa? Kalau X tambah X. 2x. 2X. Macam mana awak boleh kira dapat 2? Tak ada nombor pun kat situ. Sebab nombor dia 1 kita tak tulis. Ada nombor kat depan ni. Sebab tu kita dapat 2X. Betul tak? So, bila awak dapat nilai K dapat 1 per. So, 1 tu tak payah letak dekat atas. Sebab apa? Sebab huruf yang duduk di sebelah 1 tu, huruf tu dah bernilai 1. Apa-apa huruf yang duduk di sebelah, contoh katalah dapat persamaan dia katalah K sama dengan 1/3. So, persamaan awak macam ni, katalah contoh. KX per Z. So, awak nak ganti nilai K, awak hanya perlu ganti X per 3Z. 1 tak payah letak. Sebab apa? Sebab depan sebelum huruf tu memang bernilai 1. Nilai 1 kita tak tulis. So, nilai ni sama juga dengan nilai K, 1/3. Cumanya 1 tu tak payah tulis. Faham tak? Faham. Faham Kalau nak tulis, boleh. Tak ada masalah. Cumanya, bila dalam exam, takut pilihan jawapan, dia tak ada bagi rupa macam ni. Lagi awak ingat jawapan awak salah. Dia tak ada bagi, takut dia tak bagi. Biasanya dia takkan bagilah pilihan jawapan yang ada nilai 1. Sebelah huruf 1 tu dia tulis. Tak ada. Biasanya tak ada. Sebab tu cikgu suruh hilangkan tu. Kalau selain daripada 1, kena letaklah. Zarifah, 1 tak payah. Cikgu baru je explain tadi. 1 tak payah. Satu tak perlu. Farhah, salah Farhah. Farhah, fokus Farhah, fokus. Tengok betul-betul. Awak salin keluarkan nilai pun salah. Itu bukan 10.6 tu. Mana awak tengok 10.6.
Maisarah, 1 tak payah. Kita sekalikan saja pecahan tu. Tak payah buat asing-asing. Mana boleh tulis pecahan macam ni, Maisarah? Mana boleh tulis asing-asing macam ni? 1/5 N kuasa 2 per P. Mana boleh? Pecahan 1 per je. Mana boleh tulis banyak-banyak? Farish. Mana datang X, Farish? Dalam soalan ni tak ada X pun. Kenapa awak buat persamaan ada X? Keluar persamaan lain. Keluar ungkapan jadi lain. Habis hilang huruf-huruf yang awak keluarkan. Awak buat huruf baru pula. Jangan keluarkan huruf yang tak ada dekat soalan. Okey. Tengok sini. Mana yang salah tu. Okey. Salin balik. So, M berubah secara langsung dengan N kuasa 2. Kita ada huruf M, N dengan P je, Farish. Macam mana awak boleh tulis X dekat persamaan awak? So, M sama dengan 10.8, Farah, bukan 10.6. K darab dengan 18 kuasa 2 bahagi dengan 6. Bawa 6 naik atas, 10.8 darab dengan 6. K 18 kuasa 2. .8. K 18 kuasa 2. Kuasa 2. So, K sama dengan 64.8 bahagi 18 kuasa 2. Okay, kita dapat 1/5 kan? Okay. So, bila nilai K atas ni 1, okay, awak tak perlu letak dekat atas. So, terus letak N kuasa 2 per dengan 5 P. Okay. Sebab apa? Sebab huruf ni depan dia tu dah bernilai 1. Cuma nilai 1 kita tak tulis. Okay. Dia sama juga macam 1/2X. Nilai ni adalah sama dengan X per 2. Okay. Dia benda yang sama. Apa-apa yang bernilai 1 yang dalam algebra, okay, yang dengan huruf kita tak tulis nilai 1 tu. Okey. Seterusnya. Farah, Najmi, Kristina, buka kamera. Cikgu nak buat announcement. Setiap minit kena buat announcement. Cikgu pun tak tahu apa masalah yang suka buka tutup ni. Okey. Kita tengok kat sini, okey. Selain daripada dia gabungkan dengan satu pemboleh ubah, okey, dia ada juga gabungkan dengan dua pemboleh ubah.
dalam satu ubahan. Okey. So tengok dekat sini, ini bukan ubahan gabungan ini ubahan songsang je. Okey, tapi dia ada gabungkan lebih daripada dua pun boleh ubah. Okay. Diberi Y berubah secara songsang dengan X dan punca kuasa 3Z. Nampak tak? Okey. Y berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan songsang 1 lah. Dengan X dan punca kuasa 3Z. So, X dengan punca kuasa 3Z ni akan duduk di bawah punca kuasa 3Z. Okey. So, awak mungkin akan jumpa bentuk macam ni jugalah. Maksudnya, dia bagi tahu berubah secara langsung ataupun secara songsang dengan dua pun boleh ubah. Okay. So, dua pun boleh ubah, kita letak sebelah-sebelah lah. Dia akan jadi operasi darab lah. Dan tu bermaksud operasi darab lah. X darab dengan punca kuasa 3Z. Okay. So, macam biasa. Okay. Cari nilai K. So, kita ubah bentuk persamaan. Okay. Jadi, Y sama dengan K per X punca kuasa 3Z. Okay. Lagi satu. Okay. Latihan homework yang minggu lepas. Okay. Kalau dia bagi punca kuasa 2K R. Okay. Punca kuasa 2 ni hanya untuk K sahaja. Awak jangan pandai-pandai pergi tambah habis semua ni jadi punca kuasa. Okay. Kalau semua tu punca kuasa, dia akan buat simbol punca kuasa tu cover semua huruf. Okay. Okay. Kalau dia untuk satu huruf, then untuk satu huruf saja. Jangan pergi tambah. Simbol tu jangan panjangkan sampai tutup dua-dua huruf. Okay, Y 0.25 K X6 darab dengan punca kuasa 3. Okay, so kena letak dalam kurungan dalam ni. 5, 1, 2. Okay. So, kira bawah ni. Okay, punca kuasa 3. Okay, kalau tak tahu nak kira sekali, nak bawa naik kira sekaligus, kira sikit-sikit pun tak apa. Punca kuasa 3 0.512 darab dengan 6. Okay, letak dulu jawapan bawah ni. Kemudian baru bawa hasil darab tu, baru kita bawa pindah naik atas. Okay, so jadi K sama dengan 0.25 darab dengan 4.8. So dapat 6/5. Okay. So persamaan dia jadi Y. Okay. Kalau macam ni, nilai K dapat 6/5. Maksudnya nilai atas bukan 1. So kena letak lah. Okay. So dia jadi 6 atas, 5 dekat bawah. 5X punca kuasa 3Z. Dia jadi dua huruf macam tu. Okay. Cuba satu lagi. Soalan A. Okay. Ini dua soalan. Soalan pertama nak persamaan. Soalan kedua nak cari nilai Q.
Yang belum siapkan homework last week, okay, tolong siapkan sebelum awak hantar homework yang minggu ni punya. Patricia, cek balik nilai K awak salah. Okay. Kenapa ada huruf bukan nilai K salah? Nilai K awak salah tu sebab persamaan salah. Kalau dalam soalan dia tak ada cakap berubah secara langsung, awak tak akan ada huruf di bahagian atas. Okay. Hanya K saja yang duduk di atas. Kalau dia tak ada cakap berubah secara langsung. Huruf lain tak boleh duduk di atas selain K. Kalau dia tak ada cakap berubah secara langsung dekat ayat dia, barulah huruf tu duduk di atas bersama-sama dengan K. Sebab K sentiasa duduk di atas. Sonsang ke langsung ke, K memang duduk di atas. Tapi huruf selain K tak boleh duduk di atas kalau dekat soalan dia tak cakap berubah secara langsung. Farish, kurungan dekat persamaan tak ada kurungan Farish. Huruf semua duduk rapat-rapat. Bila nak kira, nak ganti nilai baru kita masukkan kurungan. Dekat dalam persamaan tak ada kurungan. Padam kurungan tu. Huruf semua duduk rapat. Tak perlu kurungan.
apa ni? Hani Syazwani. Tadi cikgu ada bagi tahu kalau huruf yang pemboleh ubah yang kita nak cari berada di bawah pecahan, awak tak boleh terus jadikan dia huruf tu sama dengan terus. Tak boleh, kena bawa naik dulu. Y sama dengan 5 per X. Okay. Contoh, ni contoh So katalah Y sama dengan 0.2 sama dengan 5 per X. Ha ni. Huruf ada di bawah, awak tak boleh terus X sama dengan. Tak boleh. Sebab huruf tu duduk di bawah pecahan. Bawah per. Awak kena bawa dia naik dulu. Naik ke atas. Dia mesti dalam huruf ni mesti dalam keadaan per satu. Maksudnya dia berada di bahagian atas per. Awak tak boleh terus X sama dengan. Kena bawa naik jadi operasi darab dulu. Faham tak? Okey cikgu, dah faham dah. Okey. Patricia. Ubahan sonsang ni, bukan ubahan sonsang. Ubahan sonsang ni, bila awak nak cari nilai K, nilai-nilai lain mesti operasi darab, Patricia. Mana boleh jadi bahagi? Dua puluh empat sama dengan K per 3. Per 3 tu kena bawa 3 tu bawa naik atas, 3 tu bahagi per 3. Bawa naik atas jadi darab lah. Mana boleh bahagi jadi bahagi lagi. Berapa soalan dah cikgu tunjuk nilai K, nak cari K ni. Nak cari K 4.8 bawa naik atas jadi darab. Mana ada cikgu letak dekat bawah jadi pecahan. Mana ada cikgu letak bawa pindah pergi sebelah duduk dalam keadaan pecahan. Dia jadi operasi darab. Faham tak, Patricia? Patricia, boleh faham tak? Boleh cikgu. Zarifah. Zarifah, apa persamaan yang awak keluarkan? Persamaan awal. Persamaan sebelum. Persamaan yang awak keluarkan awal-awal tu. Apa persamaan dia? Yang ada K. Persamaan yang ada K. Apa persamaan yang awak keluarkan? P bersama dengan Q. Q. Betul kan? Sebenarnya. Lah, apa yang awak tulis tu lah. Cakap je lah balik.
P bersamaan dengan K. Q kuasa Lepas tu, 2. Kat bawah. P sama dengan K per Q Per. kuasa 2R. Ha. Bila awak ganti nilai, Q tu kenapa tak kuasa 2? Awak tulis lain, kira lain. Ada lagi yang buat, okey. Cikgu cakap banyak kali dah, Ayah. Okey, ada lagi yang buat benda kesalahan yang sama ni. Patricia Sorfina. Ya, saya. Awak, soalan kedua. 1/2 sama dengan 72 per Q kuasa 2. Awak nak cari nilai Q. Nilai Q ni duduk di bawah pecahan. Awak tak boleh terus Q kuasa 2 sama dengan. Tak boleh. Sebab Q kuasa 2 tu duduk di bawah. Awak kena bawa dia naik ke atas dahulu. Bawa dia pindah ke sebelah sana. Awak tak boleh terus Q kuasa 2. Tak boleh. Faham tak? Baik, cikgu. Faham. Ha. Aisyah Sofia, salah, persamaan salah. K, nilai K salah. Macam mana boleh jadi? Kenapa awak kira 0.5 kuasa 2 darab 12 awak pergi letak sebelah K? Benda yang awak kira tu duduk di bawah K. Jawapan dia pun mestilah duduk di bawah K. Kenapa pergi tukar tempat dia pergi duduk sebelah K? Farhah, kenapa ubah persamaan? Awak tulis atas lain, jawapan bawah huruf semua pergi tempat lain dah. Yang Q kuasa 2, kilang kuasa 2. Q kuasa 2 duduk di bawah dekat jawapan akhir, Q kuasa 2 naik atas. Kau pergi tukar habis semua tempat dia. Aiman Faris,
soalan tu minta cari Q kuasa 2 ke minta cari Q? Ada tak dia letak dekat soalan tu cari nilai positif Q kuasa 2? Kenapa jawapan awak sampai Q kuasa 2 je? Kita nak jawapan dapat Q. Kemudian salah pindah tu. Q kuasa 2 tu dah bawa naik. Janganlah pindahkan dia pergi belah sana pula. Pindahlah nilai yang duduk sebelah Q kuasa 2 tu pindah. Kenapa awak pindahkan Q kuasa 2 dari kiri ke kanan? Awak dah bawa naik dia daripada kanan ke kiri. Biarlah dia duduk sebelah kiri. Awak pindahkan dia pergi belah kanan balik buat apa? Zarifah, 25 dapat daripada mana? Mana awak dapat nilai 25? Oh, saya salah tulis. Memang. Salah tulis, salah lah jawapan. Okey. Cikgu tunjuk jawapan dia. Okay. Bagi lagi satu soalan. Yang mana yang salah tu? Okay. Tengok sini macam mana nak dapat macam mana cara kira yang betul. So P berubah secara songsang dengan Q kuasa 2 dan R. So P berubah secara songsang. Bila dicakap secara songsang saja, atas mesti ada K saja. Okay. Q kuasa 2 dekat bawah, R pun duduk dekat bawah. Okay. So P 24, K per 0.5 kuasa 2. Yang ni baru kita letak kurungan Farish. Okay, sebab nak kira. So 0.5 kuasa 2 darab dengan 12 darab dengan 20. Okay, 0.5 kuasa 2 darab dengan 12 darab dengan 24. Okay. So K sama dengan 72. So P sama dengan 72 per Q kuasa 2R. Cari nilai Q apabila P sama dengan 0.625. Okay, dia suruh cari nilai Q. So Q adalah Q kuasa 2. So R adalah 0.8. Okay. So, okay, bila macam ni,
Okay. Huruf yang kita nak cari adalah Q. So Q ni, okay, dekat sini dia duduk di bawah pecahan. So kita bawa dia naik. So awak nak bawa Q bawa naik ni, tak payahlah bawa semua. Okay, bawa Q kuasa 2 je naik. Okay. Tak perlu bawa 0.8 naik sekali. Okay, boleh nak bawa, tak ada masalah pun. Tapi okay, tak perlu bawa pun tak apa. Okay. So kita bawa Q kuasa 2 saja naik. So Q kuasa 2 darab dengan 0.625 sama dengan 72 per 0.8. So 72 bahagi 0.8 adalah 90. So Q kuasa 2 darab 0.625 sama dengan 90. Q kuasa 2 sama dengan 90 bahagi 0.625. Okay. So, Q kuasa 2 sama dengan 144. Q sama dengan 144 punca kuasa 2. Q sama dengan 12. Okay. Boleh salin siapa yang salah? Dah? Salin dah eh? Okay. Sekejap tengah buat lagi. Okey. Soalan yang tak, soalan atas ni. Soalan A ni. Okey, nilai K sahaja yang awak kena bagi jawapan dalam pecahan. Kalau soalan yang disuruh cari pun boleh ubah. Okey, nak bagi dalam pecahan pun boleh, nak bagi dalam perpuluhan pun boleh. Tapi nilai K mesti dalam pecahan. Bila nak buat persamaan. Okay, untuk soalan nombor 2 tu disuruh cari apa? Cari masa. Okey, so bila awak kira masa tu katalah dapat perpuluhan. Bagi jawapan perpuluhan pun tak apa. Tak perlu tukar pecahan pun boleh. Cuma K saja jangan pakai perpuluhan.
Okay, so habis dah bab 1 ni. Depan kita boleh masuk bab 2 matrix. Terima kasih cikgu. Sama. Farah, soalan kedua kurang dapat. Cek balik. Cikgu. Sama.